Assalamualaikum semua, bersama aku sekali MDA Legacy. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam 6 bulan dan salam RM2,000. Alright, first of all, aku nak minta maaf sebab aku rasa ada dalam 2 bulan ataupun hampir 2 bulan aku dah tak upload video. Sebabnya aku busy dengan semester akhir, aku busy dengan projek lah, dia punya assignments lah, final exam lagi. And bila dah habis semua tu, aku decide untuk rehat dulu for a few weeks, untuk rehatkan aku punya minda sebab bercelaru sangat. Lepas satu deadline, and then bila aku dah habis rehat semua tu, aku decide untuk start balik aku punya bisnes penjualan butter chicken. So kalau korang nak rasa butter chicken yang sebenar, yang pekat, yang likat, korang boleh follow Instagram Tor Padu dan juga Facebook page Tor Padu Shah Alam. Okay, korang boleh tengok dulu gambar-gambar dalam tu. Kalau korang minat, boleh DM atau PM. Sebelum aku start video ni, aku tengok analytics aku. Viewers video aku mostly belum subscribe lagi, lebih daripada 90%. So aku harap siapa yang belum subscribe tu, kalau boleh, yang berkesempatan, klik butang subscribe tu, and kalau nak boleh klik butang notification tu, yang loceng tu, untuk tahu update yang terkini lah pasal video-video aku. Sebabnya kalau korang subscribe, korang akan membantu aku secara tak langsung. Aku akan dapat lagi banyak semangat aku, lagi tinggi semangat aku untuk teruskan buat video-video yang baru. Sebab aku plan nak kekal lama channel ni, aku bukan nak buat separuh jalan. Alright, tanpa membuang masa, tajuk hari ni, tajuk untuk video kali ini adalah exhaust system secara keseluruhan, tetapi bukan secara mendalam. Dia punya surface je. Sebab apa yang aku nak bincang ni pun aku punya experience sendiri, daripada kereta wajah bapak aku sampailah kereta Gento aku yang sekarang ni. And berdasarkan apa yang aku dah berbincang, dah berborak dengan tuner, dengan pomen, dengan orang yang dah ada ilmu lah pasal exhaust ni. So kalau aku ada salah cakap, kalau aku ada info yang salah, ada info yang terkurang, korang boleh komen dekat bawah and tegur lah. Aku tak kisah, korang komen lah apa-apa pun, aku akan layan yang mana aku sedar. So jom kita bermula. Alright, penerangan hari ni aku cuba buat sependek yang mungkin and harap-harap bermanfaat lah. Okay, benda yang pertama, exhaust system ni ibarat hembusan nafas kereta korang. Dia dapat angin daripada depan, daripada intake korang, masuk ke combustion chamber and all that, and then dia akan keluar ikut korang punya exhaust pipe. Okay, tanggapan yang pertama, aku pun sebenarnya masa mula-mula dapat lesen dulu, aku buat benda ni juga. Aku ada pemikiran yang bila aku dengar kereta tu bunyi dia kuat, instantly aku ingat kereta tu laju. Bear in mind, time tu aku umur 17 masa baru dapat lesen. Bila dapat je kereta bapak aku tu, which is wajah 4G18 1.6 auto, aku pergi tibai letak exhaust straight flow muffler. Memang time tu aku rasa macam best lah sebab bunyi kan. Sebenarnya tak boleh lah, tak digalakkan untuk pakai straight flow muffler dekat auto unless korang punya setup engine bersesuaian. Sebabnya exhaust system ni dia memerlukan banyak kesabaran, dia memerlukan banyak R&D. Setiap kereta yang dibuat, setiap kereta yang enjinnya dibikin, ada setup exhaust yang bersesuaian dengan enjin tu. So contohnya lah, kalau korang pergi macam track day, korang pergi time attack, track kecil lah dulu, sebab Sepang tu kita of course tahu dia punya level macam mana kan. Tapi kalau korang pergi time attack ataupun track day yang track kecil ni, and then kau tahu kereta ni laju, and then korang tanya owner kereta tu, buat apa dekat engine ni, pasal tanya exhaust setup macam mana. Lepas tu korang macam lupa bab engine tu, and then korang ikut diorang punya setup exhaust, which is wrong. Sebab diorang punya setup exhaust tu dah bersesuaian, dah tally dengan setup engine diorang. Bila korang abaikan performance mods engine and then korang terus go straight to dia punya exhaust setup, kemungkinan besar korang punya kereta akan drop performance. So the main focus now is to find the perfect, or at least almost perfect exhaust setup untuk kereta korang.
Okay, disebabkan sekarang ni tengah viral, sesiapa yang mempunyai setup exhaust yang bising akan dikenakan penjara 6 bulan ataupun denda RM2,000. Aku nak cerita pasal ni lah, exhaust setup untuk kereta daily. Sebenarnya sistem exhaust yang datang daripada kilang ni, dia motor fuel efficiency, dia ada catalytic converter. Sebab catalytic converter ni dia adalah satu alat, alat dia mengurangkan kadar carbon monoxide, nitric oxide dan sebagainya lah. Aku dah lupa lah dia punya terms tu, tapi in general function catcon ni adalah untuk kurangkan harmful gases ni daripada keluar, supaya kereta tu jadi more environmental friendly lah. Kenapa ada catcon? Kereta-kereta ni diorang ada regulation yang diorang kena meet. Kalau diorang tak meet those regulations, kereta diorang tak boleh diluluskan. So dengan adanya benda ni, bila diorang dah test semua and it all checks out, baru diorang boleh release kereta tu. And that is what catcons are used for. Benda ni untuk menjaga alam sekitar. So catcon ni dia duduk mana? Catcon ni selalunya, sebab aku tak tahu semua jenis kereta punya exhaust system. Yang aku tahu is catcon ni dia duduk paling rapat dengan extractor. Ambil contoh macam extractor yang ni. Okay, yang ini adalah Campro punya extractor. Kalau korang tengok ada tabung besar yang macam Anaconda kekenyangan tu, itu adalah catcon. Dia directly after the 4 pipes daripada head tu terus ke catcon. Okay, benda tu dah sediakan paling rapat. Kalau korang dah puas hati dengan exhaust setup korang ataupun extractor tu, dah cukup okey lah. Sebab memang diorang produce pun for daily use. Dah nama pun kereta daily, so mestilah nak bawa hari-hari kan. But kalau lah one day korang rasa macam kereta aku ni pernafasan dia kurang sikit, alright, kalau korang dah rasa macam tu, korang boleh go for aftermarket punya extractor. In general 4-1 dengan 4-2-1, which is dia punya laluan piping tu daripada 4 terus jadi satu piping, ataupun 4 ke 2 ke 1 terus ke belakang. Okay, basically bab extractor itu sajalah. It's up to you guys untuk tukar. Sebab kalau yang standard punya ada catcon, kalau yang aftermarket punya tak ada catcon. And then settle bab extractor, which is fairly simple. Sekarang ni bab piping pula. Alright, kereta daily, piping ni kalau korang bawa daily, korang tak ada nak mengejar kelajuan pun, korang kekalkan size standard pun dah cukup memadai dah. Sebab korang bukan nak kejar timing ke, nak laju-laju ke. Kadang-kadang korang nak sikit je time korang berjalan tu, nak motong ke apa kan, itu standard. But if one day contohnya lah korang punya piping retak ke, susah juga, dah berkarat ke, dah lama sangat ke kan, ataupun memang simply korang dah tak puas hati, korang nak tukar, boleh. Kalau kereta daily, aku showkan kekal je dengan dia punya standard size, but tukar dia punya material. Contohnya yang paling ramai orang pakai is stainless steel lah. Sebabnya stainless steel ni dia lagi kuat, dia tahan lama, dia punya durability tu sangat memuaskan hati, kena dengan harga. Lepas tu untuk daily driven punya kereta, pakailah tabung tengah. Kalau korang nak yang senyap sikit, korang pakai yang jenis bantal tu. Okay, dia macam bantal. Kalau korang nak ada bunyi sikit, pakai jenis yang bullet. Okay, mid box ataupun mid bullet ni pun dia ada macam-macam jenis juga. Selalunya mid bullet dia ada pendek lah, dia ada panjang lah, dia ada yang spiral lah. Korang kena tukar sendiri benda-benda tu. Korang kena feel sendiri untuk tahu yang mana satu yang sesuai dengan cara pemanduan korang. Tapi kalau aku, masa aku pakai Gento yang lama ni dulu, aku tak pakai yang spiral tu. Bukan tak pakai lah, aku dah cuba, tapi aku tak rasa beza. Memang tak rasa beza. So bagi aku, kalau korang nak tukar mid bullet, tukar jenis yang panjang punya. Because cadangan aku ni bukan sekadar fikir logik ke apa ke. Sebab before aku buat half pipe kereta Gento ni,
itulah setup exhaust yang aku buat. Extractor 421, piping 2 inci, mid bullet panjang, lepas tu straight flow muffler. Tapi yang muffler tu aku kejap pakai, kejap tak pakai. Lepas tu last aku rasa macam gian sangat, last jadilah half pipe. Masa aku buat half pipe ni, extractor 421 the NAS straight sampai ke tengah body tu, aku halakan piping tu ke bawah. 2.5 inci stainless steel setup terakhir kereta ni. Ok, extractor dah settle, mid bullet dah settle, piping pun dah settle. Last sekali of course yang duduk dekat belakang sekali tu, muffler. Muffler ni dia ada dua jenis, straight flow dan juga S-flow. Straight flow ni jenis muffler yang kita boleh nampak dari depan sampai belakang. Maknanya kalau korang angkat muffler tu, korang tengok daripada belakang, korang boleh nampak straight through, korang boleh nampak ke depan. Kalau S-flow pula, dekat dalam box, dalam muffler tu, dia ada laluan-laluan yang lain. Sebab tu dinamakan S-flow. Dia ada berjenis-jenis lah sebenarnya laluan tu, korang kena tengok sendirilah. Tapi kalau kau tengok straight dan tu gelap, tak nampak apa, sebabnya dihalang dengan piping. So kenapa S-flow ni dia ada simpang siur dalam muffler tu? Sebenarnya function S-flow muffler ni adalah untuk create more back pressure as compared to straight flow, di mana angin tu terus menerus keluar. Kalau S-flow, piping yang dekat dalam tu, angin yang lalu dia akan tendang. So itu akan menghasilkan back pressure, and sesuai untuk kereta automatik lah selalunya. Manual nak pakai pun tak ada hal. Tapi S-flow ni, siapa yang pakai kereta automatik ngam kalau tukar S-flow. Sebenarnya kedua-dua jenis muffler ni ada pros and cons dia, tapi disebabkan aku nak cerita more to kereta daily and not for track use, kalau tak nak bising, pergilah pakai S-flow punya muffler. Kalau korang tak kisah bunyi bising, kalau korang tak kisah bunyi berdengung dalam kereta, boleh pakai straight flow. Kalau at least pakai kereta manual, and kalau tukar straight flow muffler tu adalah juga rasa beza dia kan, but minyak tu korang akan feel sikit, tak banyak tapi sikit. But for daily driven cars, aku recommend korang pakai S-flow lah, sebab less sound, less hassle. Orang keliling kau pun tak ada macam rasa macam tak berapa nak selesa sangat ke apa ke. Biasalah pemikiran kan. So kita sebagai pengguna kereta yang dibawa tiap-tiap hari, lagi-lagi kat kawasan perumahan ke apa kan, boleh pakai S-flow. Kalau pakai straight flow tu atas risiko sendirilah. Alright, kereta auto lagi bagus pakai S-flow. Kereta manual tak kisah S-flow ataupun straight flow. Auto tu kalau kau nak pakai straight flow, make sure engine korang dah bersesuaian kalau korang nak pakai straight flow. Kenapa aku kata kereta auto tak sesuai pakai straight flow muffler? Sebabnya bukti dah ada, korang boleh search sendiri dekat internet. And then aku sendiri pakai straight flow muffler dekat wajah bapak aku dulu masa aku mula-mula dapat lesen. Kereta pun aku pakai siang, bapak aku je malam. So siang aku pakai, aku pergi tukar straight flow muffler dekat wajah tu. Time tu dia tak ada fikir apa-apa, sebab nak bunyi. Aku nak bunyi. Biasalah kalau budak-budak muda, kalau budak-budak yang baru dapat lesen, baru dapat kereta, diorang nakkan bunyi kereta tu, okay? Walaupun bunyi tu bising macam mana pun, tapi pergi tak berapa, diorang nak bunyi tu. And dapatlah kat wajah bapak aku. Time tu aku pakai straight flow biasa, cap ayam je. Ada plate dia welding jasma kat situ. So aku pakai tu, kalau bawa slow, bunyi macam lembu mengawan. Okay, korang boleh bayangkan bunyi lembu macam mana? Kau bayangkan bunyi lembu mengawan macam mana? Macam itulah bunyi dia. Berbeza pula dengan setup exhaust kereta yang khas untuk track. Kalau kereta tu korang tak bawa langsung untuk daily, just untuk melenjan high revving dekat track, by all means korang nak buat exhaust setup korang gila macam mana pun, teruskan. Sebabnya korang tahu enjin korang tu tahap mana, enjin korang boleh
dipadankan dengan exhaust system yang macam mana. Kereta Gen tu aku dulu pun tak adalah fully track use. Track pun track kecil je, pakai bawa pergi kelas kot kereta ni. So kau bayangkan macam mana dengan high cam ni lagi. Kereta aku ni sebenarnya, seriously check out kereta aku ni tak highly modded pun. Setakat high cam, block tak kacau, isi perut tak kacau, cam puli, kran puli, and then benda luar-luar tu lah. Disebabkan degil, sebab tu lah aku pakai 2.5 inch half pipe dekat Gen 2 ni. Horsepower pun tak tinggi Gen 2 ni, aku rasa 132 wheel horsepower, dan tu lah 132 ke 35. So sebenarnya aku buat exhaust ni pun sebab aku nak merasa exhaust bising macam mana. Tapi masa aku bawa kereta ni okey lah, dia punya pickup not bad. Top tak ada, of course top tak ada korang kena ingat unless kereta korang engine dah buat, bila korang buat exhaust selawas macam ni 2.5 inch half pipe, dia dah tak ada restriction. Top korang memang akan out, pickup tu ada, top akan out. Sebenarnya apa yang aku bincangkan hari ni adalah perkara-perkara yang basic je. Tapi kalau ada salah ataupun terkurang, korang tolong tegur Sebenarnya perkara ni basic, tapi kadang-kadang orang terlepas pandang sebab benda ni terlalu simple. Orang dia overlook isu ni. Lalas diorang dapat exhaust setup yang tak sesuai. And aku ni pun share based on aku punya experience sendiri and apa yang aku tahulah berdasarkan apa yang dibincangkan dengan tuner-tuner yang lain. Kalau korang nak tahu lebih, boleh refer dekat Google ke, korang boleh refer sendiri dekat tuner-tuner korang, ataupun pergi kedai exhaust minta sendiri advice diorang. Sebelum tu kalau exhaust bak exhaust semua aku buat dekat Dane Exhaust section 18 tak silap aku, 18 kot, aku lupa lah, yang dekat dengan Hospital Salam tu. Aku buat dekat situ. Dia punya stainless steel ngam, dia punya jenis stainless steel tu ngam. Harga dia pun okey, dia punya workmanship okey, puas hati. Alright, so sampai situ sajalah video untuk kali ni. Harap-harap bermanfaat. Harap-harap apa yang aku cakap ni bukan sekadar cakap kosong atau berletih sendiri. Aku harap korang boleh take note and boleh praktikkan ke kereta korang sendiri untuk cari setup exhaust yang sesuai. And kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh spam like, korang boleh spam komen, korang boleh share video ni around. And lagi sekali, kepada yang belum subscribe, yang berkesempatan, minta tolong subscribe. Korang tolong aku tolong korang dengan menguploadkan video-video yang baru. Thank you semua. Okay, aku akan jumpa korang dalam video seterusnya, yang mana kereta ada exhaust bising-bising tu. Harap hati-hati sikit lah ya. Take care, stay at home, jangan keluar kecuali ada perkara-perkara yang penting sahaja. Ada hal-hal yang penting. Kalau tak ada, duduk sahaja di rumah. And aku akan jumpa korang dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.